Assalamualaikum semua. Okey, saya Ustazah Anita. Kenal tak? Lama kita tak jumpa kan anak-anak tahun mak? Okey, pada hari ini Ustazah akan ajar tajuk akidah, iaitu tajuk As-Sabur. Okey, anak-anak murid boleh membuka muka surat 92. Okey, dalam buku teks ada dalam muka surat 92. Okey. As-Sabur itu adalah salah satu nama Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Apa maksud As-Sabur, tuan-anak? Okey, As-Sabur itu ialah Allah Maha Penyabar dengan tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum masa yang telah ditetapkan. Apa maksudnya tu murid-murid? Okey, mari Ustazah bagi contoh. Contohnya, Allah tidak terburu-buru menurunkan azab atau siksaan kepada hamba-hambanya yang derhaka. Cuba kita perhatikan pada masa kini. Ramainya orang yang berbuat dosa. Ada yang mencuri, berzina, membunuh. Tetapi kita tengok tak ada azab yang diterima oleh mereka. Adakah kerana Allah tak tahu mereka berbuat dosa? Tidak, murid-murid. Allah tahu mereka sesiapa saja yang buat dosa ataupun yang membuat kebaikan. Tetapi Allah telah menetapkan akan ada suatu hari nanti, iaitu kita panggil hari pembalasan, di mana segala dosa yang mereka lakukan akan dihisap ketika itu, akan diberi balasan ketika itu. Sebab itulah Allah itu bersifat As-Sabur. Okey, untuk penerangan lebih lanjut, kita minta Ustaz Abdul Baiz untuk menerangkan yang lebih lanjut. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana ya. Teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid sekalian? Semoga sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz akan menyambung apa yang telah diterangkan oleh Ustazah tadi berkenaan dengan Ustazah dah terangkan tentang definisi as-sabur. Jadi Ustaz akan sentuh tentang dalil naqli dan dalil akli. Baik, yang pertama, dalil naqli, dalil daripada sumber Al-Quran dan hadis ini menyebut tentang membuktikan bahawa Allah ini Maha penyabar, Maha sabar. Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah as-sabur. Maksudnya di sini ialah sesungguhnya bagi Allah itu nama 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang mempelajarinya maka dimasukkan ke dalam syurga. Di antaranya ialah nama Allah As-Sabur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Baik, murid-murid sekalian, dalam hal ini kita kena lihat apakah dalil akli yang menerangkan untuk menambah keyakinan untuk kita memahami bagaimana Allah itu Maha Penyabar, iaitu bila kita tengok dalam kehidupan manusia banyak melakukan dosa, melakukan kesilapan, dan setiap dosa yang kita lakukan itu kita tidak diberi hukuman ataupun balasan serta-merta. Ya, Allah menangguhkan hukuman itu sehingga kita bertaubat. Ya, Allah beri penangguhan. Allah sanggup tunggu sehingga hamba-Nya meminta ampun. Kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita kawan kita buat kita terus balas, kita terus marah, kita terus tumbuk dan sebagainya. Itu menunjukkan kita tak sabar. Ya. Jadi kita lepas ni kita kena amalkan sifat as-sabur ni. Allah Maha Penyabar. Sifat penyabar ini didik hati kita dengan menjadi orang yang sabar. Dan Allah bersedia memaafkan kita selagi mana kita tak bertaubat, selagi itu ditangguhkan hukuman sehinggalah manusia itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nampak hebat tak? Allah Maha Penyabar. Baik, selain daripada itu, Allah sebut dalam Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul ke? Ya, memang Allah akan bersama orang yang sabar. Baik, kita ambil contoh. Kadang-kadang kita menghadapi satu ujian, dugaan ataupun masalah, kita ambil jalan sabar. Kita ambil jalan sabar, fikir dulu, cari penyelesaian.
bukan menggunakan emosi untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bila menggunakan emosi ni, itu yang jadi kita marah, buat keputusan terburu-buru dan sebagainya. Jadi kita tak nak benda tu. Kita didik hati menjadi orang yang sabar kerana banyak hikmah dia. Baik, kita tengok pula hikmah dia, iaitu yang pertama, apakah hikmah kita mengamalkan sifat as-sabur Allah Ta'ala ni? Nama Allah as-sabur ni, kita akan menjadi orang yang penyabar. Kadang-kadang kita tengok orang ada tak nama kawan kita Muhammad Sabri. Itu nama tu yang dia mengambil sempena nama Allah as-sabur. Okey. Bila kita mengamalkan as-sabur ni, yang pertama kita akan jadi orang yang sabar. Alhamdulillah. Yang kedua, apa hikmah dia, iaitu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita akan sentiasa bersyukur. Apa saja yang berlaku pada kita, kita bersyukur. Walaupun perkara tu mungkin tidak terlalu orang kata terlalu best dalam hidup kita, tapi kita akan bersyukur. Syukurlah aku dapat banyak ni. Syukurlah dengan apa yang aku ada. Kita akan sentiasa bersyukur. Yang ketiga, bila mana kita mengamalkan sifat as-sabur ni, kita akan menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah Allah, mentaati perintah Allah. Kita tak ada masalah untuk mentaati perintah Allah. Bila mana kita dah bersyukur, jadi penyabar, kita akan bersyukur. Kemudian kita mudah untuk melakukan perintah Allah. Yang keempat, seronok melakukan kebaikan. Macam mana tu? Bila hati ni baik, apa saja kita tengok pun akan jadi positif. Kita nampak orang susah pun kita tolong. Kita tak beranggapan ni susah, ni malas nak kerja dan sebagainya. Tak, kita tak akan berfikir yang negatif. Kita lebih kepada yang positif, dan kita bersedia melakukan kebaikan, membantu orang tu dan sebagainya. Dan yang terakhir, bila mana kita mengamalkan sifat as-sabur ni, kita akan menjadi seorang hamba Allah yang sayang kepada Allah SWT. Iaitu dalam arti kata lain, yang dimaksudkan sayang kepada Allah yang as-sabur ni, iaitu hamba yang mudah untuk meninggalkan larangan Allah. Kita tak ada masalah. Allah kata jangan buat tu, kita tak buat. Hati kita, diri kita akan senang meninggalkan larangan Allah. Kita tak pergi ke arah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi, mulai hari ini, marilah sama-sama kita amalkan sifat as-sabur dalam kehidupan. Assalamualaikum semua. Saya Ustazah Muazzah akan menerangkan tajuk kelebihan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Murid-murid, kita mestilah sentiasa tabah dan sabar apabila ditimpa musibah. Jangan cepat marah atau sedih. Banyak kelebihan jika mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Antaranya ialah orang yang sabar akan sentiasa dikasihi dan disayangi Allah serta mendapat ganjaran pahala. Mereka juga sentiasa berasa tenang, tidak mudah putus asa dan selalu bermotivasi. Saya Ustazah Nur Ashikin akan sambung pengajaran kita pada hari ini dalam topik as-sabur. Bagaimana cara membuktikan keimanan kepada Allah as-sabur? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, sesungguhnya Allah bersama-sama menolong orang-orang yang bersabar. Baiklah. Pertama, cara membuktikan keimanan Allah as-sabur ialah kita akan yakin Allah Maha mengasihani hamba-hambanya. Bahawasanya Allah itu tidak terburu-buru dalam menurunkan azab atau siksaan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kita bersyukur kerana Allah memberi peluang bertaubat. Oleh kerana Allah itu tidak terburu-buru dalam menurunkan azab kepada hamba-hambanya, maka kita harus bersyukur kerana kita diberi peluang untuk bertaubat. Yang ketiga, bersegera melakukan kebaikan. Itu adalah salah satu cara membuktikan keimanan kepada Allah as-sabur. Kita tidak teragak-agak
melakukan kebaikan. Kita tidak memikirkan apa yang kita akan dapat sebaliknya. Dan yang keempat, sentiasa bersifat sabar dalam kehidupan. Maka sekiranya kita mengamalkan 4 cara untuk membuktikan keimanan kepada Allah As-Sabur, kita akan mendapat ketenangan dunia dan akhirat. Itu saja setakat hari ini. Sekian, terima kasih.